Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan tentang sejarah tingkatan 4 bab 7, yaitu usaha ke arah kemerdekaan. 7.1. Latar belakang idea negara merdeka. Perkembangan politik antarabangsa dan serantau mempengaruhi gelombang politik di negara kita. 1938. Kesatuan Melayu Muda (KMM). Pemimpin Ibrahim Haji Yaakob. Perjuangan memperjuangkan kemerdekaan melalui konsep Melayu Raya merupakan penyatuan bangsa dan dunia Melayu berdasarkan aspek persamaan daerah, darah, kebudayaan dan bahasa yang menjadi satu rumpun yang sama, yaitu Melayu. Selepas KMM diharamkan, idea Melayu Raya terus diperjuangkan oleh Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung (KRIS) dan Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM). (1945) Parti Kebangsaan Melayu Malaya. Pemimpin Dr. Burhanuddin Al-Hilmi, Ishak Haji Muhammad, Ahmad Bostamam. Matlamat politik untuk menanam semangat kebangsaan, bekerjasama dengan kaum lain bagi membentuk perpaduan. Perjuangan memperjuang kemerdekaan melalui konsep Melayu Raya melalui slogan Merdeka. Berhasrat untuk mendaulatkan hak rakyat dalam politik, ekonomi, agama, sosial dan kebudayaan. 1946 Angkatan Pemuda Insaf (API). Pemimpin Ahmad Bostamam. Perjuangan memperjuangkan idea negara merdeka yang menekankan pemerintahan demokrasi, dasar ekonomi yang mengutamakan rakyat, keadilan sosial. Risalah menerbitkan Risalah Testament Politik API pada Disember 1946. Slogan Merdeka dengan Darah. Seruan menyeru perjuangan mencapai kemerdekaan bangsa dan tanah air dengan jalan terbuka secara lembut. Namun, perjuangan akan diteruskan melalui kekerasan jika terpaksa. Pendekatan dan imej radikal menyebabkan API diharamkan oleh British. Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak. Pemimpin Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah. Beliau mempelopor gerakan menentang penyerahan Sarawak kepada British. Matlamat mahu Sarawak menjadi negeri merdeka di bawah pemerintahan Raja Brooke. Inginkan kemerdekaan seperti yang dijanjikan dalam Perlembagaan 1941 oleh Raja Brooke. Pergerakan Pemuda Melayu (PPM). Tempat sibuk. Sebab penubuhan kontroversi penyerahan Sarawak melahirkan PPM. Perjuangan rela berkorban jiwa untuk mendapatkan kemerdekaan penuh Sarawak. Catatan Merdeka. Dalam surat menyurat, PPM menjelaskan bahawa gerakan PPM adalah untuk memerdekakan Sarawak. Tindakan menubuhkan Pakatan Sulit Rukun 13, nekat membunuh Gubernur, pegawai British dan Datuk Melayu yang menyokong. Rukun 13 buktikan kebencian PPM kepada kolonial. United Malaysia National Organisation (UMNO). Pemimpin Dato' On Jaafar. Peranan Dato' On berusaha menyatukan orang Melayu untuk mempertahankan hak bangsa Melayu dan kedudukan Raja-Raja Melayu. Perjuangan dengan slogan Hidup Melayu. UMNO berjuang menentang Malayan Union bagi memelihara status quo orang Melayu dan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Pada 1951, slogan diubah kepada Merdeka untuk perjuangan merdeka melalui Rundi. Parti Kebangsaan Melayu Labuan (PKML). Sebab penubuhan perjuangan PKMM untuk memerdekakan tanah Melayu mempengaruhi penubuhan PKML di Sabah. Pemimpin Tunku Noordin Zakaria Gun. Tindakan menjalankan dasar bekerjasama dengan penjajah. Menuntut Sabah dimerdekakan daripada British. Laungan Hidup Melayu Merdeka dalam surat Zakaria Gun pada ahli PKML. Tekankan kesedaran untuk merdeka. Malayan Indian Congress (MIC). Pemimpin John TV.
Objektif bekerja sama dengan kaum lain dalam usaha memerdekakan tanah Melayu. Perjuangan menegaskan bahawa kewarganegaraan yang tunggal kepada mereka yang menerima tanah Melayu sebagai tanah air dan taat setia kepada tanah Melayu. 1949, Malayan Chinese Association, pemimpin Tan Cheng Lock. Peranan MCA mempunyai tugas untuk menjadikan tanah Melayu yang berbilang kaum sebuah negara demokrasi penuh. MCA berusaha menyatukan masyarakat Cina dan bekerjasama dengan semua kaum di tanah Melayu dalam keadaan harmoni untuk kemerdekaan tanah Melayu. 1947, Hizbul Muslimin, penubuhan Perhimpunan Rakyat Din Ahad Al-Ihya Asharif Gunung Semangul, Perak, melahirkan Majlis Agama Islam tertinggi, MATA. Perhimpunan MATA melahirkan Hizbul Muslimin, pemimpin diterajui ulama Abu Bakar Al-Bakir, Syekh Fadlullah Suhaimi, Syekh Abdullah Fahim. Matlamat mencapai kemerdekaan tanah Melayu sebagai negara Islam. Tindakan British tidak senang dengan asas Burundi. Perjuangan Hizbul Muslimin telah mengharamkannya. 1951, Parti Islam Setanah Melayu, PAS, pemimpin Dr. Burhanuddin Al-Hemi yang dipertua PAS. Matlamat penubuhan negara Islam. Perjuangan menegaskan bahawa PAS bercita-cita membina satu negara, satu bangsa yang teguh dengan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan rasmi yang tunggal. Kemerdekaan bagi PAS ialah tanah Melayu merdeka dengan menjalankan hukum Islam. Independence of Malayan Party, pemimpin Dato' On Jaafar, IMP. Peranan Dato' On untuk melaksanakan idea tanah Melayu untuk Malayan. 1949, pemikiran politik Dato' On terarah kepada perpaduan kebangsaan. Tuntutan kemerdekaan tidak boleh dibuat tanpa kerjasama kaum yang lain yang diterima menjadi rakyat tanah Melayu. Beliau mahu orang Melayu menjadi pemimpin kepada orang bukan Melayu yang turut mempunyai hak dalam politik dan ekonomi. Jawatan kuasa hubungan antara kaum. Ketegangan kaum meningkat selepas Perang Dunia Kedua, menimbulkan kesadaran pemimpin dan British tentang kepentingan perpaduan. British memberi imej bahawa kemerdekaan hanya diberikan bila kerjasama tiga kaum dapat diwujudkan. Oleh itu, perundingan dilakukan untuk mewujudkan kestabilan politik, ekonomi dan sosial ke arah capai status berkerajaan sendiri. Penubuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum. Jawatan kuasa hubungan antara kaum atau Community Solution Committee CLC ditubuhkan pada Januari 1949 yang menghimpunkan pemimpin utama masyarakat berbagai kaum. Objektif pembentukan CLC mengkaji hubungan kaum secara mendalam, membetulkan keadaan politik, ekonomi dan sosial supaya wujud pembagian yang adil untuk semua komuniti, mewujudkan keadaan harmoni yang muhibah dalam kalangan penduduk negara ini. Moto CLC ialah kesamaan dan keadilan untuk penduduk tanah Melayu. Moto CLC, kesamaan dan keadilan untuk penduduk tanah Melayu. Anggota jawatan kuasa hubungan antara kaum. Penasihat Malcolm McDonnell, Governor General British di Asia Tenggara. Pengurusi ECC
Surai Singgam, Wakil Orang Ceylon. Wakil Melayu, Dato' Onn Jaafar, Menteri Besar Johor, Presiden UMNO. Dato' Abdul Wahab Abdul Aziz, Dato' Panglima Dato' Gantang, Menteri Besar Perak. Muhammad Saleh Hakim, Ahli Majlis Perundangan Negeri Selangor. Dr. Mustafa Osman, Ahli Jawatankuasa Kerja UMNO. Zainal Abidin Haji Abbas, Setiausaha Agung UMNO. Wakil Cina, Tan Shen Lok, Melayu. Lee Tiang Keng, Pulau Pinang, Sisitan, Singapura. Yong Shock Ling, Selangor. Ahli lain, Roland Bradel, Wakil Orang Eropah. L.R. Doraisamy IR, Wakil Kaum India. D.L.J.S. Gonting, Wakil Orang Serani. Kesan: meningkatkan kesedaran kerjasama politik dalam kalangan pemimpin kaum. Pemimpin sadar bahawa mereka perlu berkongsi kepentingan dan membentuk hala tuju yang sama, iaitu membawa negara ke arah kemerdekaan dan pembinaan negara dan bangsa. Peranan Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum (CLC). Peranan untuk menyelesaikan pelbagai isu melibatkan pertikaian antara kaum. Isu politik, isu persediaan ke arah kerajaan sendiri. Peranan CLC mencadangkan peralihan ke arah berkerajaan sendiri dilakukan dengan memberikan pengalaman pilihan raya secara berperingkat kepada penduduk tanah Melayu. Kesan ke arah kemerdekaan. Pilihan raya diadakan pada peringkat Majlis Bandaran, Majlis Negeri dan Majlis Perundangan Persekutuan. Isu kedudukan istimewa orang Melayu. Isu orang Melayu menuntut diperokoi kedudukan istimewa sebagai penduduk asal rantau alam Melayu. Peranan CLC bersetuju agar orang Melayu wajar memperoleh kedudukan keistimewaan kerana menunjukkan taksir yang tidak berbelah bagi dan mengiktiraf negara ini satu-satunya tanah air mereka. Kesan ke arah kemerdekaan. Kedudukan istimewa orang Melayu diperokoi dan kepentingan sah kaum lain diiktiraf. Kedudukan ekonomi orang Melayu. Isu orang Melayu tidak memperoleh peluang yang sama seperti kaum bukan Melayu dalam sektor perniagaan dan perusahaan. Peranan CLC mencadangkan penubuhan agensi untuk meningkatkan ekonomi dan pendidikan orang Melayu. Kesan ke arah kemerdekaan. Penubuhan Lembaga Pembangunan Industri Desa RIDA pada 1950 merupakan tuntutan Dato' Onn Jaafar bila berpendapat bahawa bantuan ekonomi dan kemajuan luar bandar perlu sebagai tolak ansur terhadap persetujuan orang Melayu melonggarkan syarat kewarganegaraan kepada bukan Melayu. Kewarganegaraan bukan Melayu. Isu ketegasan orang Melayu terhadap pemberian syarat kewarganegaraan kepada kaum bukan Melayu. Peranan CLC bersetuju warganegaraan kepada bukan Melayu penting bagi memupuk taat setia kepada tanah Melayu dan kerjasama dalam kalangan penduduk. Kesan ke arah kemerdekaan. Syarat kewarganegaraan dilonggarkan untuk memberikan kedudukan politik kepada kaum bukan Melayu dan melahirkan semangat patriotik serta bertanggung jawab kepada negara. Pendidikan. Isu sistem persekolahan yang berbeza-beza mengikut kaum, menggunakan bahasa pengantar, buku teks dan sukatan pelajaran yang berlainan. Peranan CLC mencadangkan sistem pendidikan yang seragam untuk memupuk kesetiaan dan perpaduan kaum di tanah Melayu. Kesan ke arah kemerdekaan. Penubuhan Jawatankuasa Pendidikan untuk mengkaji sistem pendidikan bagi melahirkan pendidikan yang seragam dan diterima oleh semua kaum. Rumusan. CLC berperanan penting untuk membentuk kebersefahaman antara pemimpin kaum di tanah Melayu. Penyelesaian isu
Melalui pendekatan muafakat dan bertoleransi penting untuk mewujudkan keharmonian kaum dan memelihara kestabilan politik. Penyelesaian masalah melalui rundingan yang dilakukan pemimpin wajar diteladani untuk mengukuhkan persefahaman dan kesejahteraan masyarakat di negara kita yang berbilang kaum. 7.3 Sistem ahli. Selepas Perang Dunia Kedua, British menjalankan dasar dekolonisasi, yaitu menyediakan langkah berkerajaan sendiri secara beransur-ansur kepada tanah penjajahannya. Kekurangan pegawai tempatan dalam perkhidmatan kerajaan menyebabkan Dato' Onn Jaafar meminta agar tindakan diambil untuk menambah peluang pentadbiran kepada wakil tempatan dalam usaha menyediakan tanah Melayu ke arah kemerdekaan. Cadangan Dato' Onn Jaafar selari dengan dasar British membawa kepada pembentukan sistem ahli. Pembentukan sistem ahli diumumkan pada 1991. Sir Henry Gundy bersuruh jaya tinggi British umumkan senarai anggota sistem ahli. Maksud merupakan sistem yang melatih penduduk tempatan menerujui pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu. Ahli, beberapa orang anggota Majlis Perundangan Persekutuan MPP diberikan tanggung jawab terhadap beberapa jabatan dan agensi kerajaan. Tujuan: memberikan latihan kepada penduduk tempatan berkaitan dengan pentadbiran negeri sebelum British memberikan kemerdekaan. Tarikh pelaksanaan dilaksanakan pada April 1951 hingga Jun 1955, iaitu sebelum pilihan raya MPP 5 Julai 1955. Al-ehwal portfolio 3 portfolio kekal di bawah British. Hal-ehwal ekonomi, perindustrian dan perhubungan sosial, perumahan dan kerja raya. Ciri-ciri sistem ahli. Ahli pertama, ahli bertaraf menteri dan bertanggung jawab menjaga portfolio menggandungi jabatan dan agensi kerajaan. Kedua, ahli dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British dengan persetujuan Majlis Raja-Raja. Ketiga, ahli bertanggung jawab mencadangkan undang-undang yang berkaitan dengan jabatannya untuk dibentangkan dalam MPP. Empat, ahli diletakkan di bawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi. 5. Satu sistem kabinet bayangan yang terdiri daripada beberapa tadbir dan beberapa pegawai tadbir dan tokoh masyarakat. Kepentingan sistem ahli ke arah kemerdekaan menyediakan asas kepentingan untuk melatih orang tempatan ke arah berkerajaan sendiri, memberikan pendedahan kepada penduduk tempatan untuk belajar mentadbir dan menerujui kerajaan menjelang kemerdekaan, merupakan proses memupuk perpaduan kaum kerana ahlinya terdiri daripada gabungan pemimpin berbagai kaum, menentukan kemerdekaan yang diperoleh mendapat sokongan seluruh penduduk Persekutuan Tanah Melayu. Dato' Onn Jaafar sebagai Menteri Al-ehwal dalam Negeri (PTN). Tanggung jawab beliau: pertama, Al-ehwal imigran; 2. Penyiaran dan percetakan; 3. Hubungan negeri Melayu dengan negeri Selat; 4. Al-ehwal menunaikan haji; 5. Pendaftaran kerakyatan; 6. Perkahwinan; 7. Kematian; 8. Menjaga jabatan. A. Lembaga Pembangunan Industri Desa Rida; B. Jabatan Pilihan Raya; C. Jabatan Rupa Bangsa Nasional. 7.4 Sistem pendidikan kebangsaan. Sistem pendidikan semasa British. Sistem persekolahan mengikut kaum. Terdapat sekolah: pertama, vernakular Melayu; kedua, vernakular Cina; ketiga, vernakular Tamil; keempat, sekolah aliran agama; kelima, sekolah English.
Persekolahan di Sarawak dan Sabah. Pertama, Vernacular Melayu. Kedua, Vernacular Cina. Ketiga, Sekolah Mubalik Kristian. Kesannya, penggunaan bahasa pengantar dan kurikulum berlainan menimbulkan jurang perbezaan ekonomi dan sosial antara rakyat berbilang kaum, menghalang usaha menyatu padukan rakyat ke arah melahirkan satu identiti bangsa dan negara. Sekolah vernacular, sekolah yang menggunakan bahasa ibunda sebagai penghantar. Perkembangan sistem kebangsaan. Laporan Barnes 1951. Pengurusi Elzia Barnes. Tujuan mengkaji pelajaran Melayu. Kepentingan menekankan kepentingan sekolah rendah untuk membina satu rupa bangsa penduduk yang menganggap tanah Melayu sebagai tempat tinggal yang kekal dan tumpuan tak setia. Kandungan sekolah rendah guna BI sebagai pengantar. Sekolah menengah guna BI sebagai penghantar. Laporan Van Wu 1951. Sebab ditepikan bantahan dari masyarakat Cina terhadap laporan Barnes. Pengurusi Dr. William P. Fan, ahli akademik dari Cina. Dr. Wen Teh Yao, pegawai Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Amerika diundang British untuk mengkaji pendidikan Cina di tanah Melayu. Tujuan mengkaji pendidikan Cina, mencadarkan penambahbaikan untuk menjadikan sekolah Cina sebagai institusi yang memberikan faedah kepada bentuk tanah Melayu. Kandungan sekolah Cina diteruskan secara bersaingan di bawah sistem kebangsaan. Pendidikan sekolah Cina haruslah berorientasikan tanah Melayu. Ordinan Pelajaran 1952 diluluskan selepas Jawatan Penasihat Pusat Pelajaran meneliti laporan Barnes dan laporan Van Wu September 1991. Tujuan membentuk sistem pendidikan yang menggunakan bahasa rasmi persekutuan. Semua murid dari berbagai bangsa disatukan dalam satu sistem berorientasikan tanah Melayu. Kandungan tanah Melayu mempunyai dua jenis sekolah rendah, yaitu sekolah yang menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggris sebagai pengantar. Bahasa Cina dan bahasa Tamil diajar sebagai bahasa ketiga jika terdapat 15 orang murid dalam kumpulan yang sama. Sekolah menengah menggunakan BI sebagai penghantar. Kesan Ordinan Pelajaran 1992 ialah undang-undang pertama berkaitan pembentukan sekolah rendah berteraskan bahasa Inggris dan bahasa Melayu sebagai pengantar. Masih belum memenuhi inspirasi semua kaum kerana mendapat dagangan dari semua kaum. Laporan Woodhead, North Borneo Educational Survey di Sarawak dan Sabah 1955. Peranan E.W. Woodhead, Ketua Pelajaran dari Britain, diundang untuk meninjau perkembangan pendidikan, membuat cadangan tentang pendidikan di Sarawak dan Sabah. Cadangan memperkasa pendidikan peringkat rendah dan menengah, menitik beratkan kepentingan bahasa Inggris sebagai pengantar, mewujudkan sistem pembiayaan pendidikan yang teratur. Pendidikan kebangsaan di Sarawak berdasarkan laporan Woodhead 1955, cadangan mewujudkan sekolah mengenal berbilang kaum dengan menggunakan bahasa Inggris sebagai bangsa pengantar, menyeragamkan sukalan pelajaran dan peperiksaan, memperkenalkan buku teks yang berlatar belakang unsur tempatan, memastikan pendidikan civic diajar secara formal di sekolah, matlamat membentuk perasaan kekitaan dan taat setia kepada negeri Sarawak dan kalangan penduduk yang berbilang kaum. Pendidikan kebangsaan di Sabah. Laporan Woodhead 1995 diterima dengan beberapa tindak.
mempertingkatkan pengajaran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris di sekolah Cina, memastikan bahasa Inggeris diajar di sekolah Melayu dan bahasa Melayu diajar di sekolah Inggris, menetapkan peperiksaan di sekolah menengah dikendalikan dalam bahasa Inggris. Ordinan Pelajaran Kolonial 1956 untuk meneruskan rancangan UTED matlamatnya untuk menyeragamkan kurikulum dan peperiksaan yang meliputi peringkat rendah dan menengah, untuk melahirkan perasaan kebersamaan dalam kalangan kaum disabel. Penyata Jawatan Kuasa Pelajaran 1956 Pengurusi Dato' Abdul Razak Husin. Jawatan Menteri Pelajaran 1955 hingga 1957. Tujuan mengkaji semula sistem pelajaran kebangsaan yang baru, teras pembentukan sistem pendidikan kebangsaan dengan hasrat memupuk integrasi dan perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum, yaitu melalui sistem persekolahan yang sama bagi kanak-kanak dalam semua bangsa. B. Bahasa kebangsaan sebagai bahasa penghantar utama. C. Kandungan kurikulum yang seragam dan bercorak kebangsaan. Cadangan: sekolah umum rendah menggunakan bahasa Melayu. Sekolah jenis umum rendah menggunakan bahasa sama ada bahasa Inggeris, bahasa Cina atau bahasa Tamil. Bahasa Melayu dijadikan mata pelajaran wajib di semua sekolah. Sekolah menengah kebangsaan menggunakan bahasa Melayu sebagai pengantar makalah, bahasa Inggris sebagai mata pelajaran. Rumusan: Penyata Jawatan Kuasa Pelajaran 1956 merupakan asas pembentukan sistem pendidikan kebangsaan, sukatan pelajaran dan peperiksaan yang seragam menggunakan bahasa pengantar yang sama menjadi langkah penting untuk memupuk semangat perpaduan nilai kewarganegaraan, identiti sepunya, dan kesetiaan kepada negara oleh generasi muda. 7.5 Penubuhan Parti Politik. Sebab penubuhan parti politik, perkembangan nasionalisme, yaitu semangat untuk membebaskan diri daripada genggaman penjajah, mewujudkan negara yang merdeka dan berdaulat. Tahun 1940-an, Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM), tarik Oktober 1945, pemimpin Dr. Burhanuddin Al-Helmi, Ishaq Haji Muhammad Ahmad Buestamam, perjuangan melahirkan kesedaran politik dalam kalangan orang Melayu, menekankan perpaduan antara penduduk berbilang kaum mencapai kemerdekaan dan memperjuangkan Melayu Raya. Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak, tarik 1946, pemimpin Abang Haji Zaini, Abang Haji Openg, Dato' Patinggi Abang Haji Abdillah, perjuangan memupuk kesatuan dan perpaduan kaum di Sarawak, menentang penyerahan Sarawak kepada British. Penjenamaan semula Persatuan Melayu Sarawak (PMS) yang diharamkan semasa Jebun. Angkatan Pemuda Insaf API, tarik Februari 1946, pemimpin Ahmad Buestamam, perjuangan mengembleng tenaga pemuda sebagai penggerak untuk membuat perubahan politik, menggunakan slogan Merdeka dengan Darah untuk memperjuangkan kemerdekaan. Pergerakan Pemuda Melayu, tarik Mac 1946, pemimpin Muhammad Sirat Yaman, Awang Ramli, Rosli Dobi, Moshedi Sidek, perjuangan menentang penjajahan British, menuntut kemerdekaan Sarawak. United Malays Organisation UMNO, tarik Mei 1946, pemimpin Dato' Jafar Tunku Abdullah Rahman, perjuangan menentang Malayan Union, bekerja sama dengan kaum lain untuk mencapai kemerdekaan. Parti Kebangsaan Melayu Labuan (PKML), tarik Jun 1946, pemimpin Tengku Noordin Zakaria Agun, perjuangan meningkatkan kemajuan dalam bidang sosial ekonomi, menuntut agar Sabah dimerdekakan daripada pentadbiran British. Malayan Indian Congress (MIC), tarik Ogos 1946, pemimpin John TV KL Devasar, perjuangan menjaga kepentingan orang India di tanah Melayu, memperjuangkan
Kemajuan politik bersama-sama kaum lain. Barisan Pemuda Baru, tarikh Disember 1946, Sultan dan Labuan. Pemimpin Madur Sharif, Imam Suhaili Yaakob, Pangeran Ahmad. Perjuangan menyatukan anak negeri dan bekerjasama memperbaiki keadaan ekonomi dan politik. Tuntut keadilan dari pentadbiran British. Barisan Pemuda Sarawak (PBS), tarikh Jun 1947, pemimpin Abang Muhammad Kasim Taha Ahmad Zaidi Agres. Berperjuangan kepentingan penduduk bumi putra ke arah berkerajaan sendiri. Menentang penyerahan Sarawak kepada British. Malayan Chinese Association (MCA), tarikh Februari 1999, pemimpin Tan Cheng Lock. Yang Shok Ning HSC, perjuangan memelihara kepentingan kaum Cina bekerjasama menentang komunis di Tanah Melayu. Tahun 1950-an, Independence of Malayan Party (IMP), tarikh September 1951, pemimpin Dato' Jaafar Tan Cheng Lock. Perjuangan menyatukan rakyat berbagai kaum di Tanah Melayu. Kerjasama kaum sebagai dasar penting untuk mencapai kemerdekaan. Parti Islam Setanah Melayu (PAS), tarikh November 1991, pemimpin Haji Ahmad Fatsah Ahsan. Dr. Burhanuddin Al-Helmi, perjuangan memperjuangkan kemerdekaan penuh bagi Tanah Melayu. Penyatuan pentadbiran Islam di negeri Melayu. People Progressive Party (PPP), tarikh Januari 1953, pemimpin Dr. S. Kanapati Pillai. Dr. Seniva Sagam, perjuangan memperjuangkan hak sama untuk semua kaum, memperjuangkan keadilan sosial ekonomi berdasarkan demokrasi berparlimen. Parti Negara, tarikh Februari 1954, pemimpin Dato' Jaafar, Dato' Hamzah Abdullah, Hel Joseng, ICC Surai Singgam, P. Ramani. Perjuangan menuntut kemerdekaan dengan bekerjasama semua kaum membentuk satu parti bagi semua rakyat untuk membentuk negara Tanah Melayu. Rumusan. Kebanyakan parti berasaskan dari segi aspirasi dan keahlian, sebahagiannya untuk memperjuangkan kepentingan kaum. Terdapat parti politik pelbagai kaum sebagai usaha membentuk parti bercorakkan kebangsaan, permuafakatan dan kesederhanaan dalam perjuangan penting bagi memastikan keharmonian masyarakat dan kestabilan politik. Kerjasama politik ke arah kemerdekaan. Sikap tolak ansur dalam gerakan politik mencapai kematangan apabila berlaku bekerjasama politik antara kaum pada pertengahan tahun 1940-an. Sebelum wujud kerjasama politik, terdapat pakatan antara gerakan tertentu yang merintis kerjasama kaum untuk kemerdekaan. Pakatan Putera AMCGA, Pusat Tenaga Rakyat Putera, pemimpin Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Al-Malayan Council of Joint Action (PIJA) diketuai oleh Tan Cheng Lock. Peranan perintis untuk memupuk kerjasama politik antara kaum, melahirkan manifesto Perlembagaan Rakyat sebagai alternatif pembinaan negara bangsa merdeka. Manifesto ini dicadangkan pemerintahan sendiri, pembentukan Dewan Perundangan dan pemerintahan satu kewarganegaraan. Persidangan Kebangsaan, tarikh persidangan Februari 1954, Ketua Dato' Panglima Bukit Gantang, Menteri Besar Terakhir itu Dato' Abdul Wahab Abdul Aziz. Peranan membincangkan masalah membentuk gabungan parti politik kebangsaan Tanah Melayu yang bersatu. Parti menyertai Independence of Malayan Party (IMP), Malayan Indian Congress (MIC), Persatuan Ceylonese Malaysia, Persatuan Eurasian Malaya. Tuntutan menuntut agar diadakan pilihan raya persekutuan. 3.
Konvensyen Kebangsaan. Konvensyen ialah persidangan anggota pertubuhan politik untuk membicarakan suatu perkara. Penganjur UMNO Tunku Abdul Rahman MC Tan Chien Lock, tarikh Ogos 1954, peranan membincangkan usaha ke arah kemerdekaan dan masa depan tanah Melayu. Parti yang hadir: Parti Islam Setanah Melayu PAS, Persatuan Melayu Kelantan, Persatuan Melayu Semenanjung, Kebiasaan menuliskan resolusi mendesak British menggerakkan pilihan raya persekutuan. 4. Pembentukan Parti Perikatan. Tarikh pembentukan Oktober 1954, Parti MIC menyertai UMNO dan MCA membentuk perikatan, melengkapkan kerjasama 3 konflik besar di Tanah Melayu. Logo kapal layar melambangkan kesediaan menempuh cabaran dan rintangan bagi mencapai kemerdekaan negara. Kepentingan kerjasama penting untuk mencapai kemerdekaan dan memastikan pendudukan berbilang kaum di negara kita dapat hidup dalam rukun dan damai. Rumusan usaha ke arah kemerdekaan menekankan langkah pemupukan kerjasama dan perpaduan sebagai asas perpindahan negara bangsa. Persiapan ke arah berkerajaan sendiri diadakan bagi memastikan penduduk tempatan mampu mentadbir sendiri. Dasar kerjasama bermufakatan antara kaum dicapai melalui sikap toleransi dan perundingan untuk mewujudkan keharmonian dan muhibah dalam kalangan penduduk. Kegigihan dan kebijakan untuk pemimpin dahulu mewujudkan asas kerjasama aspek politik, ekonomi, dan sosial wajar dihargai. Sekian, terima kasih.